Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, sahabat tak buat maulid sebab apa? Sebab sahabat ni orang yang sangat rapat dan kenal, dan ingatan mereka bukan macam kita dengan Nabi. Mereka dengan Nabi, mereka sentiasa ingat. Kata Anas bin Malik, aku ada qadah. Qadah ni maknanya mangkuk yang Nabi selalu minum susu, yang atas dia tu ada macam besi, macam satu daripada perak dia cover, tak bagi kayu tu pecah, atau memang salutan tu nak bagi cantik. Maka mereka ingatkan Nabi, mereka ada barang-barang Nabi dengan mereka cewi lah. Orang Pulau Pinang kata dia tunjuk, dia barang ni Nabi punya ni, aku ada janggut Nabi. Sayyidina Hamzah kata ada beberapa helaian janggut Nabi SAW. Apa lagi, baju Sayyidina Asma ada baju, macam-macam lagi lah yang sahabat-sahabat simpan ingat. Sebab mereka duk ingat nak maulid kat mana, duk ingat dah. Yang maulid ni zaman lepas-lepas tu, sebab orang tak ingat dah. Orang tak tahu dah. Bila kita tanya, ramai tak tahu info-info asas sebab Nabi SAW. Orang tak tahu pengenalan kisah, sirah, sunnah, apa yang kita boleh ikut dan tak boleh ikut dan sebagainya. Itu yang kita nak ambil perhatian. Dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ruang dan peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini akan termasuk di dalam amal soleh kita nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ceramah sebenarnya tajuk tu buat gempak je. Tajuk tu buat gempak je. Kita nak buat sedikit pengisian tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ni berada di dalam satu bulan yang sangat mulia lah, yang kita panggil dia sebagai bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni ada satu peristiwa yang sangat besar yang berlaku di dalam sejarah Islam. Nama dia adalah peristiwa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di kalangan kita yang kata tak apa kalau kita sambut. Ada di kalangan kita yang kata jangan sambut. Ada dua lah pandangan, pendapat. Dan isu ni bukan sahaja akan mai pada tahun ni. Dan isu ni dia akan berulang-ulang lah. Setiap tahun dia akan mai benda yang sama, orang yang sama, hujah yang sama, dan benda-benda yang sama juga akan mai juga. Tuan, jadi benda yang sama lah kita akan dengar saban tahun, saban masa, saban keadaan. Orang yang sama, isu yang sama akan diulang-ulang. Ketika mai Maulid Nabi, jangan sambut, jangan sambut, jangan sambut. Jadi pada malam ni insya-Allah sedikit perbahasan ulama atau cadangan-cadangan yang boleh kita buat berkaitan dengan apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa para sahabat tentang sambutan Maulid ni lah, atau para ulama Islam tadi. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maulid Nabi ni memanglah kita katakan ada khilaf di kalangan ulama. Adakah benar 12 Rabiul Awal itu adalah tarikh kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak pendapat ulama. Ada yang kata awal, ada yang kata sebelum Rabiul Awal, ada yang bukan kata 12. Macam-macam pendapat ulama. Tapi yang ittifaqnya, yang semua orang setuju, ulama-ulama termasuk ulama sirah, mereka setuju kata apa? Kata Maulid Nabi ini adalah 12 Rabiul Awal ini adalah tarikh wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah tuan-tuan, tarikh bila pun tak apa. Sebab program kita nak buat ceramah Maulid ke program Maulid Rasul ni tak mesti pada 12 Rabiul Awal. Nak buat awal, ada setengah tempat buat awal. Ada setengah tempat dah habis Maulid dekat sebulan duk buat Maulid lagi. Jadi tak kisahlah tarikh tu, kita tak jadi masalah. Cuma boleh tak kita buat sambutan? Sambutan Maulid Nabi ni tuan-tuan di negara kita lah dalam suasana pandemik ni sama sahaja macam sambutan-sambutan yang lain. Ceramah Isra' Mi'raj ke, ceramah Ma'al Hijrah ke, ceramah apa lagi?
Ceramah apa pun macam tu je ceramah kita. Buh mikrofon, buh ayat atas meja ustaz. Ustaz ceramah, tajuk Ma'al Hijrah. Tak ceramah lah. Ceramah tajuk Maulid Nabi. Ceramah tajuk Isra' dan Mi'raj. Yang saya agak confused dan pening sikit, isu ni hanya timbul ketika Maulid Nabi. Dan sedangkan apa yang dibuat ketika Maulid dan apa yang dibuat ketika Isra', apa yang dibuat ketika Ma'al Hijrah adalah benda yang sama. Kita ada ceramah, ada SOP sekarang ni, ada makan bungkus bawa balik rumah. Itu saja. Kita tak ada apa-apa potong birthday cake ke di ujung ceramah. Kita ada potong happy birthday to you, happy birthday to Nabi Muhammad, happy birthday to you, sana helwa ya gamilah. Pelik lah tak? Tak ada ceramah, berceramah balik. Yang tu je. Kalau ada orang jual luak kopiah dengan atar, pergi ronda-ronda tengok ada je orang je kacang rebus ke, ada apa-apa kan, nak makan, lepas tu balik macam tu je, tak ada apa-apa pun. Cuma Maulid Nabi SAW ni kita rasa besar, kita rasa agung, kerana keagungan ini bukan sahaja diberitakan oleh kita kepada kita, bahkan yang mengagungkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami wahai Muhammad, kami tinggikan ingatan terhadap kamu. Orang semua ingat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan nama kamu. Dengan azan, tuan-tuan boleh tengok video fenomena putih 24 jam dalam dunia ni. Ada laungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang di seluruh dunia dalam tahiyat, selawat tambahan. Maknanya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seolah-olah tak pernah terputus lagi. Tak pernah terputus daripada sebutan orang duk sebut. Tak hilang, benda tu tak pernah hilang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut, wa rafa'na laka zikrak, kami tinggikan sebutan nama kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada negara pagi, ada negara malam, ada negara qiyamul lail, ada negara sembahyang 5 waktu, ada negara sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, duha, witir dan sebagainya. Setiap kali ibadah diulang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, di dalam Al-Quran kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada kita kisah kelahiran beberapa orang para anbiya alaihi salatu wasalam, bagi menunjukkan kelahiran para nabi ini bukanlah kelahiran macam kita. Kelahiran kita mungkin beranak, macam kisah kita beranak di hospital ke, kita beranak di mana ke, tu kita punya pasal kan. Tak ada satu sejarah yang besar. Tetapi para anbiya alaihi salatu wasalam, perjalanan hidup mereka ditulis, maknanya takdirnya itu diletakkan sebagai satu perhatian khusus oleh Allah SWT supaya orang ambil iktibar. Kalau maulid ini satu benda yang tidak penting, kelahiran para nabi ini tidak penting, Allah tak akan cerita dekat kita kelahiran beberapa orang nabi dalam Quran. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Kisah kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam diceritakan kepada kita start daripada ibunya mengandung. Datang Jibril alaihissalam, foreigner, orang stranger, bukan foreigner, stranger yang mai, tak kenal pun, dia mai, dia kata Tuhan tiupkan roh kepada rahim hang. Kata Maryam alaihissalam, mana boleh, sebab tak ada siapa pernah sentuh aku. Aku tak ada boy yang pernah, tak ada markah. Aku ni tak ada balak. Aku ni orang baik. Aku tak buat benda jahat. Macam mana aku nak beranak? Allah yang bagi kat hang. Maka dia mengandung dalam keadaan susah. Dia beranak. Bila dia balik kampung dia, orang semua mula kata kat dia. Orang kata kat dia, Maryam, hang ni tak ada kerja lain ke? Kami kenal mak hang. We know your father and we know your mother. Both of them are very good. Mereka ni bagus. Mak bapa hang ni. Tak ada lah buat panggil tak elok macam hang. Bawa baby mai, lepas tu hang tak tahu siapa suap bapak dia. Pelik hang ni Maryam. Maka Maryam alaihissalam apa dia buat? Dia tunjukkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, ketika tu dia baby lagi. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah yang telah diberikan kitab kepada aku
wa ja'alani nabiyya, dan dialah telah cus aku menjadi seorang nabi. Dia, lagi ada beberapa lah kata Nabi Isa. Antara katanya Nabi Isa kata apa? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam sejahtera kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan. Kisah Nabi Allah Isa AS diceritakan pada kita dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa kelahiran para Nabi ini antara satu benda yang difokus. Sebab ada benda yang besar yang berlaku disebabkan kelahiran Nabi-Nabi ini. Dengan kelahiran Nabi ini, seolah-olah telah terbitnya sinar cahaya untuk menerangi orang-orang yang gelap dalam keadaan Arab jahiliah dan sebagainya, bawa orang ke arah cahaya. Itu tanda. Dalam Quran ada Allah cerita Nabi lain lagi beranak lagi tak? Ada. Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam. Bermula daripada kisah bagaimana Fir'aun nak bunuh anak lelaki, nak biak anak perempuan, setahun bunuh, setahun tak bunuh dan sebagainya. Ketika ketika beranaknya Nabi Allah Musa alaihissalam, mak dia buat apa? Mak dia ambil dia buh dalam peti, hanyutkan dia dalam dalam sungai. Wa alqait ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila kamu ni diletakkan dalam peti dan dihanyutkan oleh mak kamu, dan akhirnya kamu sampai pada mana? Istana Fir'aun, diambil oleh musuh aku dan musuh kamu, kata Allah Ta'ala. Siapa dia? Fir'aun yang jaga dia sejak pada kecil. Mak dia takut, mak dia lempak dia. Kisah dia masa kecil tu dicerita dia secara detail oleh Al-Quran. Sama ada dicerita dalam surah Qasas juzuk 22, sama ada dicerita juga di dalam surah Taha tadi saya baca 16, dicerita dalam beberapa lokasi dalam Quran, menunjukkan bahawa kisah kelahiran Nabi Musa ini adalah satu benda yang di-highlight oleh Allah dalam Quran, memandangkan dia adalah satu benda yang besar. Begitu juga kelahiran Nabi Allah Yahya alaihissalam. Lahirnya Nabi Allah Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam beranak main kat muka bumi. Ketika tu umur bapak dia berapa? Nabi Zakaria 80 tahun. Tok Wan lah. Sepatutnya Tok Wan lah, tak dapat baby dah. Tapi dengan yakin dengan Allah Ta'ala, dia doa apa? Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Allah, berilah kepada kami zuriat yang baik. Kata Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Dia doa juga dalam surah Maryam, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, Rabbi la tadharni farda, jangan tinggalkan aku berseorangan tanpa sebarang zuriat, wakil dengan aku tak ada. Wa anta khairul warithin, kamu adalah sebaik-baik pewaris, ya Allah bagilah kat aku baby. Akhirnya datang Nabi Allah Yahya alaihissalam. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ceritakan Nabi Allah Zakaria alaihissalam dapat baby, Nabi Yahya dapat baby, dapat bapa nama Nabi Zakaria, dapat bapa pula. Nabi Zakaria dapat baby nama Yahya. Juga dia cerita ketika dia kecil apa yang berlaku ketika beranak dia. Kerana ada benda besar yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita berkaitan dengan maulid para nabi. Maka kalaulah para anbiya alaihi salatu wasallam yang lain diceritakan dalam Quran menunjukkan kata besarnya kelahiran baginda para anbiya alaihi salatu wasallam, demikian juga simbolik nak bak dekat kita kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku ketua segala anbiya dan rasul ini diterangkan kepada kita supaya kita ni dapat faham siapa yang kita buat sambutan ni, apa yang kita buat. Sambutan ni apa dia? Kita nak cerita dekat orang lah tuan-tuan. Kita nak cerita dekat orang tentang apa yang jasa yang telah Nabi SAW bawa mai pada kita. Sebab ramai di kalangan kita yang saya tengok kadang-kadang kita tak kenal sangat dengan Nabi ni siapa dia. Sebab tu menurut akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah tuan-tuan, benda-benda basic bab berkaitan dengan Nabi SAW ni kita kena ingat. Basic bab berkaitan dengan Nabi ni kita kena
kena ingat. Apa dia? Nama Nabi siapa? Pak ni apa? Nabi mak dia nama apa? Bapak Nabi nama apa? Nabi SAW beranak dekat mana? Nabi SAW dikebumikan di mana? Nabi SAW beranak ni apa? Menikah umur berapa? Jadi Nabi umur berapa? Lokasi terima wahyu pertama di mana? Siapa isteri pertama Nabi SAW? Basic-basic tu kena tahu. Jangan kita tak tahu Nabi Muhammad beranak kat mana. Anak Mekah kan beranak Jordan. Kita kata, tak ingat lah, rasa Jordan kot. Ni je tu. Tahan lagi negara Arab. Orang kata Nabi beranak dekat Malaysia ke? Nabi beranak dekat pertama Mekah, yang kedua kat Filipina. Dia kata, tak tahu rasa Filipina kot. Manila dia kata. Manila kena kat hang. Mana Nabi beranak Manila? Tu pak benda kat hang tak apalah. Manila tak. Kena tahu lah tuan-tuan. Terus kita buat maulid pun ramai orang tak ingat. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, contoh lah. Esok kan boleh merentah negeri dah. Betul. Tuan-tuan tunggu dekat RNR. Kan kereta banyak kan. Masa dia nak bayar ni apa scan tu, kita kata kat dia, abang berhenti sekejap nak tanya satu benda. Kami daripada channel sekian-sekian daripada YouTube. Saya YouTuber. YouTuber nak tanya kat abang apa dia. Boleh abang bagi tahu saya bapak Nabi nama apa? Tanya dia kat dia, isteri dia ada sebelah, anak-anak ada di belakang dia. Tanya kat dia, bapak Nabi nama apa? Kalau dia boleh jawab, okey tak apa, dia hebat. Mak Nabi nama apa? Berhenti tanya. Abang berhenti saya nak tanya tu benda apa dia? Nabi Muhammad menikah umur apa? Dia kata nikah, tak ingat asal umur 13 kot. 13 kahwin dah je. Tak tahu. Apa benda habuk pun tak tahu. Jangan tanya dia. Tanya dekat pekerja tu, duk tolong top up scan tu kan. Tanya dia, kak ni, tanya ni apa dia? Boleh kak beritahu saya 2 nama perang yang Nabi Muhammad pergi perang seumur hidup dia? Ulama boleh tak karang kitab Ghazawat Ar-Rasul. Siapa karang? Syekh Sya'rawi karang satu kitab Ghazawatur Rasul. Makna dia apa? Perang-perang yang pernah diperang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang sampai tulis kitab, hang tahu aku 2 yang nama. Aku tak tanya Tabuk ke, aku tak tanya Badar ke, aku tak tanya apa pun. Hang tahu aku 2 saja nama perang. Dia kata, tak ingat lah, satu perang Badar tu, aku tahu lah tu. Satu lagi perang Tabuh dia dah. Bukan perang Tabuh. Perang tu nama dia Tabuk. Tabuh tu aku tabuh hang. Set aku ti tabuh hang. Tak lama aku ti tabuh hang. Perang dia tak tahu nama isteri Nabi nama apa. Dia tak tahu. Kita kata dia Aisyah tu isteri Nabi tak? Dia kata, isteri ke anak? Dia kata, tak pasti lah. Tak rasa anak kot. Dia punya anak tu, dia punya rasa. Mana boleh rasa? Ni bukan cupcake. Cupcake boleh rasa. Kata Nabi beranak dekat mana? Pasti kat Mesir kot. Ikut dan dia sebut mulut dia kata apa sebut. Tak kena ke tu. Maka akidah kita adalah leak sikit ke lah akidah macam tu. Sampai Nabi sendiri tak kenal Nabi beranak mana. Nabi pergi hijrah dulu ke daripada Mekah ke Madinah. Basic lah bab berkaitan dengan Nabi ni. Kita diminta ajar berkaitan dengan sirah Rasul kepada ahli keluarga kita, supaya mereka mengenali susuk tubuh yang mulia. Itulah dia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, orang tak ingat, orang tak tahu pasal raya tuan-tuan pergi sekarang kan pantai tak? Pergi mandi sini pantai Morib lah, pergi mandi kalau Pulau Pinang kat Teluk Bayu lah, kata-kata pergi mandi ni jalan ni. Tahu orang ramai tu dengan kemah-kemah daripada bakar ayam BBQ kan. Kita pergi kat dia tanya, abang BBQ abang pandai, barbecue abang pandai bakar? Mana tanya abang, beritahu kat saya pakcik Nabi nama apa? Bola je. Dia kata Mahmud pakcik ang. Bukan pakcik Nabi. Orang tanya pakcik Nabi, bukan tanya pakcik hang. Dia tak tahu. Dia kata saya tak boleh kalau orang kalau saya bakar ayam, orang main tanya mana saya tak boleh jawab. Tembang. Dah kata hang apa nama tak tahu, dia kata dia tak boleh buat kerja di tempat aku tu. Itulah perangai kita hak sebenarnya. Menurut hakikat kita ni, kita tak kenal pun Nabi. Tu terus kita dah buat maulid lah tuan-tuan. Kalau tak buat maulid, kata-kata lah saya tanya kat tuan-tuan dan perempuan tak. Kalau masjid kita kunci pintu lah. Kalau masjid lah, kunci pintu semua, mari kita tanya soalan. Cukup boleh jawab semua soalan tu, boleh balik. Kalau hang tak boleh jawab soalan tu,
Hang duk tang ni lah. Agak-agak tuan-tuan ramai balik ke ramai duduk? Ramai duduk. Tahu pun. Tu terah duk main kuliah. Tu terah ada buku catatan tu. Ustaz cakap apa tulis. Jangan biar. Tulis. Oi. Sampai bengkak buku. Buku beli kedai RM2 besar ni. Tapi dia tulis jadi bengkak buku tu. Hebatnya. Kita pun kadang ingat, kadang tak ingat. Pakcik Nabi Abu Talib dengan Abdul Muttalib tu berapa kali tukar lah. Confident dia. Pakcik Nabi memang Abdul Muttalib. Oh, confident dia. Dia tak tahu dia bantai ikut dah tu ya. Yang kita pun tak tahu. Dah tu kita kata tak payah buat sambutan lah. Tak payah buat sambutan. La ilaha illallah. Yang jaki sangat dengan sambutan. Buat apa anak hang buat birthday tak apa pula. Birthday bapak, birthday mak, birthday isteri siap buat apa? Buat surprise lagi, panggil dia tu main ketepung, ketepang. Buat gulung duit pun dalam kek. Dah surprise ni pasal. Oi, gitu sungguh-sungguh dengan anak hang. Dengan tarikh beranak Nabi bukan nak suruh buat kek. Ingatan supaya lebih banyak lagi cerita-cerita bab Nabi SAW diceritakan pada kita supaya kita dapat faedah dengan akhirat tadi tu. Kata tuan-tuan, kalau kita ni tak ingat ke Nabi, tak kenal ke Nabi ni, galat juga tuan-tuan. Katalah kita ni, Nabi ni tuan-tuan, dia bukan level macam apa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah ditakdirkan wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah buat ketetapan jangan syirik dengan Allah Ta'ala, dan juga jangan derhaka mak bapak. Mak bapak ni dia ada nombor apa? Nombor kedua. Nombor kedua. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah. Kalau kita buat jahat kat mak pak kita, kita apa? Kita dikira tak bagus jugalah. Sebab Allah kata, tuan-tuan, derhaka mak bapak ni dia punya dosa level kedua lepas pada syirik. Maknanya beratlah. Beratlah tuan-tuan. Kalau kita jumpa seorang pakcik gelandangan kat hospital, lama dah 2 hari dah kita tengok dia tidur kat bus stop hospital tu. Kita tanya dia, "Pakcik, anak mana? Awak duduk sini." Dia kata, "Anak aku hantar aku kemarin main hospital sampai hari ni tak main ambil." Bukan jadi apa-apa meninggal ke tak, memang dia tak mau ambil. Dia kata, "Hang punya pasal lah, kubun semak dah, hang punya pasal yang duduk tang ni, hang nak jadi apa?" Jadi dia belah. Kita ambil pakcik tu, kita balik kat pejabat kebajikan masyarakat semua, tanya-tanya anak dia. Kita pun telefon anak dia. Anak dia ada. Ada di Johor jadi esko ke contoh. Ada dekat sini jadi pensyarah, dekat Melaka jadi orang yang hebat-hebat ni semua ni. Awak jadi gitu. Agak-agak tuan-tuan, anak tu kita marah, kita sayang. Marahlah, kita kata tak ada otak lah hang ni, anak hang ni, hang tahu ni bapa hang tahu hang boleh beli pasal malam lah. Bapa hang satu yang tak jaga dia sakit, dia darah. Dia, kita marah dia. Sebab anak tu tak ingat kat bapa dia. Padahal bapa dia jasa banyak dekat dia. Bela dia, jaga dia semua. Main time nak jaga, dia buang bapa dia. Kita kata anak ni memang jahat. Memang tak guna sedik lah. Memang tak guna sedik. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah. Apa kita nak jawab satu orang manusia yang dia lupa terus kepada baginda Nabi SAW? Dia tak ingat langsung kat Rasulullah. Itulah lagi teruk lagi pada mak bapak tu. Sedangkan jasa mak dengan bapak tu, dia bela kita, besar kita. Tapi Nabi SAW jasa dia melangkaui zaman dan alam. Mungkin dia ajak kita buat benda jahat, dosa dan sebagainya, tetapi mak bapak kita yang jaga kita pada kecil, dia jaga kita. Tapi Nabi SAW, apa Nabi buat? Nabi selamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kita pada persoalan kita. Jadi kita kata apa? Kalau kita lupa kat Nabi, jahat lah. Kalau lupa mak bapak pun jahat lah. Tak apa kita lupa kat Nabi SAW. Jadi sambutan yang orang buat ni supaya kita ingatkan lagi kat Nabi, cerita pasal sejarah Nabi, cerita pasal sirah Nabi, cerita pasal sahabat kata kami mengajar sirah pada anak-anak kami, kama allamna suwaru minal Quran. Kami seperti mana kami mengajarkan anak-anak kami surah-surah daripada Al-Quran. Maknanya ajak sirah macam ajak surah.
ajak sirah macam ajak surah dalam Quran. Dan Nabi SAW juga sendiri sambut sehari birthday lahir dia, Nabi sambut juga. Kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Sayyidina Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami an yaumil itsnaini faqala dzaka yaumun wulidtu faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Katanya Nabi SAW, bila orang tanya, wahai Rasulullah, sebab apalah Nabi ni puasa pada hari Isnin ni, sebab apa puasa? Maka Nabi SAW kata, zaka yaumun wulidtu fihi, sebab itu adalah hari aku beranak. Maknanya hari Nabi beranak, Nabi seronok, Nabi sambut dengan apa? Dengan berpuasa. Kita kalau birthday kita, berpuasa ni kiasan pada apa? Ibadat lah. Tambah iman dan amal kita, tambah ibadat kita. Setiap kali tibanya hari Isnin atau hari birthday kita, hari tiba birthday kita, apa kita buat? Kita buat birthday party, seronok dan sebagainya. Tapi yang bagusnya Nabi ni buat apa? Birthday Nabi ni dengan beribadah pada Allah Ta'ala, berpuasa. Jadi kita nak buat birthday jangan seronok tak ketahuan sangat. Oh, kalau birthday ni sampai tak ingat orang lah, dengan budak-budak, cara budak-budak, dengan mak bapak, cara budak-budak, dan cara bapak-bapak pun sama naik dengan budak-budak. Jadi tujuan kita buat birthday, kita nak dekat diri kita dengan Allah. Sebab umur kita dah meningkat setahun dah. Bila dah meningkat satu umur kita, maka kita kena memperbanyakkan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni lah saya kata boleh birthday, Allahu Akbar. Sila I boleh mak buka tudung. Anak umur setahun, anak kata apa? Dia order kek macam-macam kek anak dia. Anak dia kata apa pun. Bagi kek span bodoh pun anak dia makan je. Anak dia kata apa pun. Mak dia, oh nak inti ni, nak topping ni, nak yang tu ni, nak strawberry lah, nak anggur lah, nak macam-macam. Nasib baik tak ada kek seafood. Kalau ada, dia nak suruh ketam saya kat atas kek tu. Mampu ketam untuk berenang hidup-hidup aku tu. Jadi, boleh ke tak boleh buat sambutan maulid ni? Kita tengok, kalau tanya kita, memanglah pendapat kita. Tapi kita nak tanya tu pendapat para alim ulama. Apa yang ulama beritahu? Kata guru Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang bernama Imam Abu Syamah, katanya, wa min ahsani mabtada'a fi zamanina ma yaf'alu kullu amin fi yawmin muwafiqi li yawmi maulidihi min as-sadaqati wal ma'rufi wa izhari zinati was surur. Fa inna dhalika ma'a fihi min al-ihsani lil fuqara'i mash'arun. Termasuk perkara baru yang baik yang perlu dilakukan zaman ini adalah apa yang dilakukan setiap tahun bertepatan dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Siapa kata? Imam, guru kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut, bila orang buat sambutan maulid Nabi, itu adalah benda yang tak pernah dibuat. Tapi kata Imam Abu Syamah, itu adalah ahsani mabtada'a fi zamanina. Ini adalah benda yang bid'ah yang terbaik yang pernah dibuat di zaman kita pada hari ini. Kerana apa? Kerana ketika maulid Nabi ni, semua itu termasuk sikap lemah lembut terhadap fakir miskin, adalah tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersyukur diutuskan Nabi sebagai umat. Lagi kata para alim ulama, kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitab fatwa dia, menurutku asal maulid ini adalah orang manusia kumpul, baca Quran, baca kisah teladan sejak kelahiran sehingga perjalanan hidupnya. Kemudian dihidangkan makanan, dimakan bersama. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu tergolong dalam bid'ah hasanah, yang sesuatu yang baik. Orang-orang yang melakukan perkara diberi pahala kerana membesarkan kedudukan Nabi SAW, menampakkan kesukaan dan kegembiraan serta kelahiran Nabi yang mulia. Maknanya Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, dia kata tak apa, benda tu bagus sebab kita bagi gembira orang, kita bagi makan dekat orang, kita bagi panggil orang main ceramah. Dan disunatkan katanya, wa yustahabbu lana izharu syukuri bi maulidihi wal ijtima'u wa it'amu at-ta'ami wa nahwi dhalika min wujudil qurbati wa izharil musarrat. Dan disunatkan untuk kita
menzahirkan rasa syukur dengan kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam, sunat berkumpul dan memberi makan dan apa yang seumpama dengannya, termasuk daripada jalan memerdekakan diri, mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dan menzahirkan kesukaan. Jadi sunat untuk kita zahir rasa syukur, kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, bagus benda tu, buat makan dekat orang, buat ceramah, buat hubung silaturahim dan sebagainya, semua tu satu benda yang baik dan bagus. Tak ada satu benda yang menunjukkan bid'ah. Sahabat-sahabat tak buat, tuan muslimin rahmati oleh Allah, sahabat tak buat maulid sebab apa? Sebab sahabat baru, sahabat ni orang yang sangat rapat dan kenal, dan ingatan mereka bukan macam kita dengan Nabi. Mereka dengan Nabi, mereka sentiasa ingat. Kata Anas bin Malik, aku ada qadah. Qadah ni maknanya mangkuk yang Nabi selalu minum susu, yang atas dia tu ada macam besi, macam satu daripada perak, dia cover, tak bagi kayu tu pecah atau memang salutan tu nak bagi cantik. Maka depa ingatkan Nabi, depa ada barang-barang Nabi dengan depa cewi lah. Orang Pulau Pinang kata duk tunjuk dia barang ni Nabi punya, ni aku ada janggut Nabi. Sayyidina Hamzah kata ada beberapa helaian janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi, baju Sayyidina Asma ada baju, macam-macam lagi lah yang sahabat-sahabat simpan dengan, sebab mereka duk ingat nak maulid kat mana, duk ingat dah. Yang maulid ni zaman lepas-lepas tu, sebab orang tak ingat dah, orang tak tahu dah. Bila kita tanya, ramai tak tahu info-info asas bab Nabi SAW. Orang tak tahu pengenalan kisah, sirah, sunnah, apa yang kita boleh ikut dan tak boleh ikut dan sebagainya. Itu yang kita nak ambil perhatian dan yang kita nak ambil sebagai benda tu bagus lah kita buat sambutan maulid Nabi. Cuma tahun ni tak ada lah perarakan, tak apalah, macam kita di Pulau Pinang ganti dengan baca kitab, cerita bab Nabi. Setiap tahun ada, tahun ni kita pilih kitab ni, tahun ni kita pilih kitab ni. Jadi cerita satu-satu, cerita pasal peribadi Nabi, cerita syama'il, cerita beberapa benda yang kita boleh dapatkan info-info tu melalui pengajian. Ada pelbagai cara kita buat sambutan maulid Nabi. Maka jangan kita kata sambutan ini adalah tak ada dalil, Nabi tak buat dan sebagainya. Itu adalah percakapan-percakapan orang yang kurang cinta sayang dia kepada Nabi SAW. Kerana kita cinta dan sayang ni satu benda yang bukan force lah tuan-tuan. Bismillah. Kita tak boleh force orang nak sayang kat kita. Boleh? Tak boleh. Cinta, sayang, kasih sayang, hormat, semua benda tu kita tak boleh paksa orang, kita tak boleh beli. Hang kaya macam mana pun tak boleh beli orang. So cinta kat hang tak boleh. Kita kata nak ambil kat hang 2 juta, banyak duit, simpan lah. Cuma tiap-tiap hari hang kena sayang kat aku. Boleh? Boleh dia dapat 2 juta, dia I love you, you love me, apa, dia buat sayang gitu. Boleh buat sayang berlakon, boleh ya. Tuan-tuan, boleh sayang betul tak? Belum tentu boleh. Dah tu, yang tu duit ya. Dia bagi duit, dia sayang lah. Hormat. Hormat ni benda hang tak boleh beli. Hang kaya macam mana pun tak boleh beli. Hormat orang pada kita tu hang tak boleh beli. Dulu-dulu tuan-tuan ingat tak? Kalau Tok Imam lalu dengan motor sampai dekat budak-budak muda, mereka isap okok. Mereka tak isap okok, mereka top belakang. Sebab apa? Sebab ni orang hormat, orang-orang besar dalam kampung kita. Kita hormat dia. Kita rasa dia ni orang yang patut kita beri kemuliaan. Dia okok dia baru melekat ya. Okok tu dia tak isap, dia pegang kat tepi. Tok Imam sembang dan sampai habis dia tak isap okok. Sebab apa? Sebab dia rasa ta'zim, rasa besar, rasa hormat dengan orang tu. Tak, Tok Imam tak bagi dia duit apa pun. Tok Imam tak bagi share mancis kat dia. Tok Imam tak bawa rokok saat dekat dia, isap sama-sama. Tak. Lepas tu dia main sendiri. Sebab apa dia main? Sebab benda tu dia bukan boleh beli dengan orang. Sayang kita kat Nabi, sayang kita kat tu, benda tu tuan-tuan dia spontan tau. Dia bukan kena ajak, kena ada dalil baru orang boleh buat lah. Buat ceramah maulid je, bukan ada apa. Tang mana pula dalilnya nak buat. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita naik ferry Pulau Pinang, atau sekarang kan musim boleh pergi rumah orang dah. Pergi rumah pula, pergi luar rentas negara kan. Pergi sungai kat Melaka kan banyak kan sungai cantik-cantik gitu, naik bot semua jalan gitu tu. Betul. Katalah kita naik dengan anak kita. Anak kita pakai aja safety belt, semua dia pakai. Tapi budak-budak seronok lah, 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun ni seronok lompat sini lompat sana. Seronok macam pasal terjatuh dia dalam ayak tu. Dia pakai safety belt tak tenggelam pun insya-Allah. Kita pun pakai juga safety belt, kita pun insya-Allah dengan izin Allah tak jatuh. Tapi kita tak pandai berenang. Bantuan ada, staff yang duduk di situ dia boleh lah pergi lompat ambil.
Tapi bila tengah-tengah kita duduk-duduk, anak kita jatuh. Anak kita jatuh. Kita buat apa? Kita tak pandai berenang. Kita akan terjun juga. Sebab apa? Sebab anak aku sayang kat dia, belah pada kecil lah. Dengan petah dia, dengan kerenah dia, seronok kita pun duduk gelap. Dia lompat, dia jatuh, kita mesti lompat kan. Nak cuba selamat dia. Tapi kita pun tak tentu boleh selamat sebab tak pandai berenang. Sebab apa dia main? Sebab benda tu memang, apa kita kata, dia main daripada hati tau. Dia sayang tu. Bila dia sayang, dia boleh buat satu benda yang di luar daripada kemampuan dia. Dia nak buat, dia buat macam tu je. Kita dengan Nabi SAW ni tuan-tuan, sayang ke Nabi ni, apa saja benda yang boleh buat kita ingat dengan Nabi, kita nak buat. Supaya ingatan kita, ahli keluarga kita, mulut kita, lidah kita sentiasa sebut zikir, ingat nama Nabi SAW. Itulah dia benda yang besar yang kita buat. Kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, ma min baitin aw mahallin aw masjidin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahla dhalikal makani wa ammahumullahu ta'ala birahmati waridwan. Ceritanya dalam Al-Wasail, syarah kepada Al-Masail oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, katanya tidak ada mana-mana rumah atau mana-mana tempat atau mana-mana masjid yang dibacakan di dalamnya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan para malaikat akan menaunginya dan merahmati penduduk tempat itu, dan Allah akan luaskan mereka dengan rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Suyuti orang yang hebat. Apa dia kata? Dia kata kepada kita, malaikat akan turun tempat-tempat kita buat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingat balik sambutan Maulid ni, kita jangan jadi macam 3 orang. Yang pertama paling karut sekali siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beranak, pertama kali beranak anak Nabi, anak menakan dia, apa dia buat? Dia pusing Kaabah. Buat kenduri 100 ekor unta, potong sembelih buat kenduri semua orang. Satu Mekah main makan kat dia. Dialah orang pertama buat Maulid Nabi. Abu Lahab. Abu Lahab manusia pertama buat ceramah Maulid Nabi dia apa? Dia seronok sangat dengan lahirnya Nabi, dia buat kenduri gitu kat semua orang. Kita masjid pun tuan-tuan, bukan kata Covid, zaman biasa pun tak dan kita nak pergi buat sampai 100 ekor kambing, 100 ekor unta tak buat kenduri kita tu. Dia buat. Tapi akhirnya apa yang jadi pada dia? Dia mula-mula dia sayang kat Nabi, tapi di hujungnya dialah manusia yang engkar dan halang. Dia baling kayu sehingga Allah turun ayat Quran, tabat yada Abi Lahab bin Watab. Cinta ni dengan Nabi SAW, sambutan Maulid ni, itu cinta palsu. Dia tipu-tipu ya, dia sayang Nabi. Akhirnya apa yang Nabi bawa, dia tak ikut. Kita tak mau juga yang nombor 2. Siapa dia? Seperti pakciknya Abu Talib. Sayang Nabi, cinta Nabi, bela Nabi pada umur darjah 2 sampai dia meninggal. Nabi jaga dia. Lepas pada Nabi jadi Nabi lebih pada 40 tahun dah, dia jaga Nabi SAW sejak daripada darjah 2 tu, 8 tahun tu, beranak jaga Nabi. Tapi akhirnya dia sempat dia untuk mengucap 2 kalimah syahadah, tak sempat juga. Dia takut kawan-kawan dia orang Arab kata apalah hang ni penakut pergi ikut agama nak menaikkan hang. Akhirnya dia jadi orang yang tak beriman. Kita tak mau juga. Sayang luar je, dalam tak ambil. Apa yang kita nak hari ni adalah sayang seperti mana sambutan Maulid kita macam Khadijatul Kubra bintu Khuwailid, isteri pada Nabi SAW. Kerana bukan sahaja dia sayang luaran jasad Nabi saja dia sayang, tak, tapi apa yang Nabi bawa, Islam. Dialah orang pertama yang beriman, yang ikut dengan Nabi, yang bagi support kat Nabi, supportif lah, isteri yang supportif, sehingga membina keluarga yang luar biasa pada Nabi SAW. Maka jangan kita hari ni terpengaruh dengan beberapa fahaman-fahaman yang menyatakan tak boleh buat Maulid Nabi, sahabat tak buat, tabi'in tak buat dan sebagainya. Kalau kita nak ikut macam tu tuan-tuan, ceramah Isra' Mi'raj pun Nabi tak pernah buat. Ceramah Isra' pun sahabat tak buat. Ceramah Isra' pun sahabat tak buat. Siapa tabi'in? Imam Ahmad bin Hanbal tak buat. Siapa Habuk pun tak buat ceramah Isra'. Siapa Habuk pun tak buat ceramah Ma'al Hijrah. Tak buat apa pun. Semua tak buat. Tapi sambutan lain kita buat tak? Buat juga. Tapi sebab apa kita jaki sangat dengan Maulid Nabi? Bila main Maulid Nabi, kita tak boleh ya, jangan buat apa. La ilaha illallah. Melainkan kita berjoget. Kita buat joget lambak sempena Maulid. Okey lah, yang tu memang tak betul. Disco.
pertandingan disko sempena Maulid. Siapa boleh menari yang padu punya, maka kita akan bagi kat dia hadiah tokoh Maulidur Rasul. Itu pelik lah. Tapi apa yang kita buat? Ceramah, makan, ingatkan kita tentang Nabi, hubung silaturahim, serta sirah, serta pengajaran, amalkan sunnah, tu je kita serta. Maka saya harap lepas-lepas pada ni kita pakat-pakat sama memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW, kerana bulan ini adalah bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja benda kebaikan yang kita boleh buat untuk zahirkan cinta sayang kita pada Nabi SAW, maka hendaklah kita sama-sama boleh buat, insya-Allah. Jadi saya rasa tu sahaja program kita pada malam ni, berkaitan dengan boleh tak payah sambut tu kan. Saja je saya bagi tajuk yang bergempak sikit gitu. Dah cerita Maulid je malam ni kan. Jadi itulah yang boleh kita kongsi pada malam ni. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Jadi kita akan tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.